Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama adakan majlis ilmu yang mana kita akan membincangkan tentang sebuah kitab sejarah Islam. Jadi saya akan perkenalkan sebentar saja lagi. Jadi insya-Allah buat rakan yang berkesempatan untuk mengikuti bersama, mari sama-sama kita share dan like video ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Jadi untuk hari ini selama 30 minit insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan pengenalan terlebih dahulu. Jadi apa yang saya akan kongsikan pada pagi ini adalah berkenaan dengan pengenalan penulis buku dan kitab yang berjudul Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah yang disusun ataupun yang ditulis oleh Muhammad Farid Bek, merupakan seorang tokoh politik, tokoh penulis dan juga tokoh perundangan di Mesir ketika itu. Jadi insya-Allah kita akan bersama mengenali beliau untuk episod yang pertama ini. Okey, sama-sama buat rakan yang masih lagi yang masih menonton, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan teruskan dengan topik kita yang pertama pada pagi ini. Kita akan mengenali sedikit tentang siapakah kitab ataupun siapakah penulis kitab yang akan saya gunakan pada setiap minggu untuk kita bicarakan tentang sejarah Islam, iaitu seorang tokoh yang mungkin buat rakan-rakan yang belajar di Mesir mungkin kenal tokoh yang ini sebab beliau merupakan kelahiran Mesir yang hidup pada zaman era penghujung kerajaan Osmaniyah, kemudian masuk kepada era penjajahan British di Mesir. Tidak lain dan tidak bukan ialah Muhammad Farid Bek, hidup pada tahun 1868 sehingga 1919. Jadi untuk hari ini saya akan ceritakan sedikit biografi ringkas. Saya selaku graduan ataupun pelajar yang mempelajari sejarah Islam di Universiti UKM, saya lihat pendedahan kepada sumber-sumber rujukan sejarah Islam, khususnya berkenaan dengan sejarah Osmaniyah ini masih lagi tidak banyak. Kenapa? Kita banyak merujuk sumber-sumber orientalis, sumber-sumber yang ditulis dalam bahasa Inggeris berkenaan dengan sejarah Osmaniyah, ataupun lebih familiar ataupun lebih mudah disebut ataupun lebih dikenali dengan nama Ottoman Empire. Walhal sebagai graduan pengajian Islam, sebagai graduan ataupun pengkaji sejarah yang menguasai ataupun yang memahami bahasa Arab, adalah sewajarnya kita mencari dan menggali sumber-sumber rujukan yang ditulis di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bukan sahaja kita perlukan bahasa Arab ni untuk kitab-kitab agama, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis. Tapi kitab-kitab sejarah Islam tu sendiri masih banyak yang belum digali. Kerana apa? Kerana ramai yang menguasai bahasa Arab tapi tidak minat ataupun tidak cenderung untuk mengkaji sejarah. Tak apa, itu minat masing-masing. Jadi kita perlukan sekumpulan tenaga ataupun kepakaran ataupun kumpulan yang boleh menggali sumber-sumber sejarah Islam dalam bahasa Arab ini agar kita dapat selongkar, kita dapat bongkar, kita dapat teroka banyak lagi khazanah yang kita belum jumpa. Yang mana kebanyakan kita hanya rujuk terus kepada sumber yang berbahasa Inggeris. Itulah antara tujuan saya memperkenalkan ataupun saya memulakan bacaan kitab ini, kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah.
Walaupun kitab ini secara khususnya berjudul Sejarah Utsmaniyah, tapi di dalam mukadimahnya, itu yang saya nak fokuskan, di dalam mukadimah kitab ini menceritakan tentang sejarah Islam secara keseluruhannya. Jadi pada saya, melalui bacaan mukadimah kitab ini yang hanya dalam, tak silap saya, dalam kurang daripada 10 muka surat, mukadimah sejarah Islam ni insya-Allah kepada kita berkenaan apa yang berlaku sepanjang tempoh sejarah Islam daripada zaman Khulafa' Rashidin sehinggalah bagaimana kekhalifahan itu berpindah kepada kerajaan Utsmaniyah. Kerana apa? Kadang-kadang kita tak faham, dan rakan-rakan sekalian, apabila sebut tentang kekhalifahan Utsmaniyah, kita menganggap, mana boleh khalifah ni dipegang oleh orang Turki? Macam mana orang Turki bukan Arab ni pegang khalifah? Jadi kat situlah mainan sentimen yang dimainkan antara Arab dan Turki, sehingga menyebabkan orang yang pro Arab ataupun yang bangsa Arab ni anti kepada Turki, yang mana mengatakan mereka ni tidak layak memegang khalifah. Kerana tak tahu, kerana mungkin tidak tahu kisah sebalik pindahan gelaran itu ataupun jawatan itu. Jadi Muhammad Farid Beg dalam mukadimahnya ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bagaimana untuk kita memahami proses itu, proses perpindahan dari kekhalifahan bangsa Arab, macam mana boleh berpindah kepada kekhalifahan bangsa Turki. Ada yang menggunakan dalil dan hadis yang mengatakan khalifah itu mestilah Quraisy dan sebagainya kan. Itu perbahasan yang lain lah. Tapi apa yang saya nak tunjukkan adalah bagaimana sejarah itu berlaku agar kita faham aliran dia, flow dia. Begitu. Itulah kita akan bincang lanjutlah dalam sesi episod atau yang sesi yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita lihat dulu siapakah Muhammad Farid Beg. Muhammad Farid Beg, ataupun ada setengah kitab menulis Muhammad Farid Beg Al-Mahami. Begitu jugalah. Ada pendapat yang begitu, ada sekadar Muhammad Farid Beg, ada yang juga menulis Al-Farid Beg. Begitulah. Menunjukkan beliau ni seorang penulis profilik lah pada zaman beliau. Beliau dilahirkan pada 20 Januari tahun 1868 di Kahirah, Mesir. Ini satu topik barulah buat para pekaji mungkin nasionalisme di Mesir ataupun buat mereka yang berada di Al-Azhar dan sebagainya. Mungkin tokoh ini boleh dikaji juga sebagai tokoh kebangkitan nasionalisme Arab ketika itu. Apa yang menyebabkan beliau ni bangkit sebagai tokoh yang perjuangkan nasionalisme ketika itu. Sebelum saya terlupa, saya sendiri masih lagi mencari siapa keturunan Muhammad Farid ini. Apa yang saya temui hanyalah beliau dicatatkan bahawa beliau ini berasal daripada keturunan Turki yang menetap di Mesir. Siapa ayahnya, siapa moyangnya, siapa datuknya itu, siapa ibunya, setakat ini saya masih belum temui lagi. Mungkin kita boleh, macam saya kata, tidak lagi yang membongkar atau menengahkan kitab sendiri. Yang seterusnya, beliau merupakan seorang ahli politik, penulis dan peguam. Saya akan ceritakan sedikit apa contoh-contoh penglibatan beliau dalam politik dan penulisan. Dan peguam pun ada. Baiklah. Dari segi pendidikan, beliau mendapat pendidikan di sebuah madrasah formal lah. Biasalah di ketika itu akan masuk madrasah dulu yang bernama Madrasah Khalil Agha di Kahirah, dan kemudian menyambung pelajaran di College des Frères di Kahirah juga. Kenapa ada College des Frères ni? Kalau anda semua ingat, mungkin ada rakan kita yang mempelajari ataupun yang mengkaji sejarah Mesir. Pada satu zaman itu Mesir telah ataupun pernah dijajah, pernah dikuasai oleh Perancis. Jadi ketika itu di Mesir banyaklah dibina sekolah-sekolah Perancis ketika itu. Kemudian diteruskan oleh Muhammad Ali Pasha, kan? Kita kata pemerintah Mesir selepas Perancis keluar daripada Mesir, Muhammad Ali Pasha teruskan buat reformasi, bina banyak sekolah Perancis kat Mesir ketika itu. Itulah secara sedikit. Jadi itu standard lah, itu kita kata kebiasaan lah dari segi pendidikan yang akan dilalui oleh masyarakat Mesir ketika itu.
Yang seterusnya beliau kemudian bekerja sebagai seorang peguam di Pejabat Peguam Negara Mesir. Ketika itu jadi peguam ni. Kemudian melibatkan diri dalam politik apabila beliau menjadi penyokong utama dan funder ataupun pendana bagi sebuah parti politik yang baru ditubuhkan ketika itu yang bernama Hizbul Mis Al-Qaumi yang ditubuhkan oleh Mustafa Kamil Pasha. Mungkin rakan-rakan yang duduk di Mesir ataupun rakan-rakan yang mengkaji tentang sejarah Mesir mungkin boleh komen. Tengok boleh kita komen sedikit siapa ya kah Mustafa Kamil Pasha ini. Jadi beliau hidup sezaman. Ketika itu muncul pelbagai gerakan politik kan, macam saya sebut tadi, nasionalisme untuk menentang penjajahan British ke atas Mesir ketika itu. Inilah kita kongsikan. Dan sebaik saja Mustafa Kamil Pasha mengasaskan parti Hizb Misr Al-Qaumi, kemudian Mustafa Kamil Pasha meninggal dunia tidak berapa lama selepas itu. Kemudian Muhammad Farid dilantik menjadi presidennya. Gitu. Presiden kedua parti. Okey. Oh yes, ni saya typo ni, saya terlupa nak padamkan. Okey, nanti saya betulkan balik lah. Okey. Menjadi presiden pada tahun 1908 sehingga 1912 sebelum Perang Dunia. Kemudian apabila Perang Dunia pertama meletus dan pada Muhammad Farid ini melarikan diri ke Berlin, Jerman. Sebab ketika itu British menang, kita kata British berjaya menguasai Mesir, kemudian memburu siapa tokoh-tokoh nasionalisme yang bangkit menentang British, dan mereka akan ditangkap dan dipenjara. Jadi Muhammad Farid antaranya melarikan diri ke Berlin, selai sepinggang, dan memang tak ada apa-apa lah. Dan memang pergi selamatkan nyawa daripada ditangkap oleh British. Duduk di Berlin lah. Dan kemudian meninggal dunia di Berlin pada 15 November tahun 1919 pada usia 51 tahun. Jadi inilah sedikit latar belakang yang saya boleh kongsikan. Sebab setakat ini saya masih lagi belum jumpa biografi lengkap tentang Muhammad Farid Beg ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan cuba gali balik. Kita akan highlightkan tokoh-tokoh sejarawan Muslim yang menulis tentang sejarah Islam. Kalau dalam konteks Farid Beg, tentang sejarah Uthmaniyah yang hidup pada awal abad ke-20. Ini masih lagi kita tak tahulah. Jadi kadang-kadang kita akan rasa ralat jugalah apabila kita nak mengkaji ataupun mempelajari sejarah Islam. Kita terus direct kepada orientalis yang lebih awal, yang lama. Sedangkan kita ada sejarawan Muslim yang hampir dengan kita. Sebagai contoh nak cerita tentang sejarah Arab, sejarah tamadun Arab sebelum Islam, selepas Islam. Kebanyakan kita akan merujuk kepada orientalis Philip Kehiti dengan bukunya History of Arabs. Tapi sedangkan dalam tu ceritalah tentang macam mana perubahan bangsa Arab dan sebagainya. Tapi sedangkan kita ada juga sejarawan Islam yang menulis tentang sejarah bangsa Arab, sejarah Islam, macam antaranya Farid Beg ini. Jadi benda tu kita perlu ubah, kita perlu cuba ubah supaya trend ataupun kaedah kita mengkaji sejarah ini, kalau boleh biar kita utamakan sumber daripada sumber rujukan umat Islam itu sendiri. Okey, seterusnya kalau kita lihat kat sini garis masa, yang saya nak tengahkan di sini adalah bagaimana perubahan zaman ketika era ataupun ketika hidup Muhammad Farid Beg ini mempengaruhi pemikiran dan kita kata semangat dan karier Muhammad Farid Beg itu sendiri. Sebab apa, kalau kita lihat Muhammad Farid Beg ini hidup pada zaman yang tidak stabil. Maksudnya ketika itu beliau hidup di penghujung era kita panggil era Khidewi. Ya, penghujung era Khidewi, kemudian memasuki era British, kemudian hidup sebagai pelarian. Dengan kata lain, itu
Mesir pada kelahiran beliau tahun 1868 ini, bermulanya pemerintahan Khidewi di Mesir diiktiraf secara rasmi oleh Kekhalifahan Uthmaniyah atas perkenan Sultan Abdul Aziz. Bermula pada 8 Jun 1867, Ismail Pasha mula menjadi Khidewi. Ya, Khidewi ni apa? Khidewi ni kalau saya ringkasnya adalah jawatan yang diwujudkan setaraf dengan gubernur ataupun wazir bagi kerajaan Mesir selepas kekalahan Perancis. Selepas Perancis keluar daripada Mesir, maka Muhammad Ali Pasha yang ketika itu diutuskan oleh Sultan untuk menghalau Perancis dari Mesir, bertindak mengisytiharkan diri dia sebagai pemerintah autonomi menggunakan gelaran Khidewi. Walau bagaimanapun khalifah ataupun Sultan Uthmaniyah ketika itu yang juga merupakan khalifah Islam tidak setuju penggunaan gelaran tersebut. Jadi Muhammad Ali Pasha dan anak keturunan dia, beberapa keturunan menjadi pemerintah autonom iktiraf oleh Kekhalifahan Uthmaniyah. Sehinggalah pada tahun 1867, barulah Sultan Abdul Aziz iktiraf Ismail Pasha menjadi Khidewi yang kita kata sah setaraf dengan jawatan Sadrazam ataupun wazir di dalam pentadbiran kerajaan Uthmaniyah. Begitu. Tetapi dia autonomi. Kalau ikutkan, kalau sebelum ini Mesir direct ataupun berada terus di bawah kerajaan Uthmaniyah, tapi kali ini dia terpisah kepada kerajaan Uthmaniyah. Dia seolah-olah macam saya boleh umpamakan ataupun kiaskan dengan kerajaan Malaysia lah. Setiap dalam negara Malaysia ada negeri masing-masing. Dan setiap negeri itu ada pemerintah negeri masing-masing, iaitu Sultan ataupun Raja. Yang mana kalau dalam konteks kerajaan persekutuan, dia tunduk ataupun berada di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong. Begitulah dari segi kita kata politiknya begitu. Yang menaungi Khalifah Uthmaniyah, yang berada di bawah Khalifah itu adalah Khidewi, yang mana jawatannya setaraf dengan menteri-menteri yang lain. Begitulah. Tapi adalah hak-hak keistimewaan oleh Khidewi Mesir ini. Jadi kemudian pada tahun 1908, Muhammad Farid terlibat dalam parti politik. 1908 ini masih lagi dalam era Khidewi. Kemudian pada 1914 meletusnya Perang Dunia Pertama, yang mana turut disertai oleh kerajaan Uthmaniyah ketika itu, dan akhirnya British menyerang Mesir sehingga menghapuskan ataupun menamatkan era pemerintahan Khidewi dengan Abbas Hilmi kedua Pasha ataupun Abbas Hilmi Pasha dipecat oleh British. Maksudnya daripada Ismail Pasha, kemudian ada beberapa Khidewi, Abbas Hilmi yang kedua. Inilah Khidewi terakhir yang duduk di bawah Uthmaniyah sebelum dihapuskan oleh British yang menguasai Mesir ketika itu, 1914. Jadi habis zaman Khidewi, bermulalah era penjajahan Mesir, yang mana penjajahan British di Mesir, yang mana British menubuhkan ataupun melantik ataupun mewujudkan satu jawatan yang lain pula untuk mentadbir Mesir bagi pihak rakyat Mesir dengan gelaran Sultan. Kat situlah wujudnya gelaran ataupun jawatan Sultan Mesir dan Sudan. Kemudian berlarutan sampailah yang terakhir Raja Farouk. Itulah dia punya rentetan dia yang berada di bawah naungan ataupun pengaruh British. Kalau Khidewi berada di bawah naungan Uthmaniyah, Sultan Mesir ni berada di bawah pengaruh British. Okey. Jadi 1919 hidup sebagai pelarian, melarikan diri ke Berlin. Ada satu kisah yang agak terkejut bila saya membacanya. Apabila Muhammad Farid Beg larikan diri ke Berlin sebabkan takut ditangkap oleh British. Jadi itulah lumrah para pejuang nasionalisme ketika itu. Sama ada ditangkap ataupun dibunuh ataupun dipenjara lah oleh penjajah. Jadi bila lari ke Berlin, beliau tak bawa apa-apa, selai sepinggan kan, saya kata, selai sepinggang. Tak bawa apa-apa. Jadi bila meninggal dunia, beliau meninggal dunia dalam keadaan fakir.
dalam keadaan miskin, tak ada apa-apa dibeli kat tempat orang kan, jauh daripada tanah air sendiri, meninggal, tak ada duit apa semua, jadi beliau miskin, meninggal di sana. Jadi apabila hal ini tahu ataupun beritahu ahli keluarganya di Mesir, jadi diorang ni, ahli keluarga Farid Beg ni berpakat, macam mana kita nak bawa balik jenazah Farid ni. Dah meninggal kat tempat orang, tapi sayangnya keluarga sendiri pun tak ada duit nak bawa balik jenazah. Itulah. Saya pun bila saya baca tu macam terkejut juga, tak sangka penulis sebuah kitab yang hebat ini begitu hayat akhirnya ataupun pengakhirannya. Jadi akhirnya muncul seorang peniaga Mesir hati bernama Haji Khalil Afifi. Haji Khalil Afifi, kita kata macam sangguplah membiayai kos untuk membawa pulang jenazah Muhammad Farid ini, sehingga bawa balik ke Mesir. Sehingga kan Haji Khalil Afifi ini mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Mesir ketika itu atas sumbangan dia membawa balik jenazah seorang tokoh nasionalis Mesir ketika itu. Waktu tu barangkali dah tak, pemerintahan British taklah sekuat dulu, tidaklah setegas, sekejam dulu kot. Jadi dia orang boleh bawa balik lah. Ataupun orang dah mati kan, siapa kan sebab dah mati. Itu Wallahu alam, kita tak tahu macam mana. Tapi akhirnya Haji Khalil Afifi ini mendapat pengiktirafan. Dan kemudian kalau di Mesir itu adalah tugu yang dibangunkan di Kahirah. Saya tak pasti di mana, mungkin rakan yang belajar di Mesir mungkin tahu di mana tugu ini. Jadi dibina tugu Muhammad Farid Beg, memperingati jasa sumbangan beliau dalam nasionalisme Mesir ketika itu. Begitulah sedikit yang kalau kita boleh lihat untuk hari ini. Dan yang terakhir, kita akan insyaAllah minggu depan kita akan baca, kita akan pergi secara terus lah. Saya akan baca teksnya, kemudian kita akan sedikit demi sedikit, setiap minggu 30 minit, berkenaan dengan karya monumental ataupun karya penting, karya besar, ataupun saya boleh katakan karya magnum opus bagi Muhammad Farid Beg ini adalah Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah. Inilah karya yang sinonim dengan beliau. Ada juga karya yang lain, kitab-kitab yang lain ditulis oleh Farid Beg, tapi setakat yang sini saya tak jumpa lagi senarai penuhnya. Hanya disebutkan beberapa buah kitab saja. Inilah yang utama sekali. Jadi kalau kita lihat ada dua versi, dua jenis kulit depan, yang putih dan yang coklat. Yang putih ini terbitan pertama tahun 1893 Masihi. Maksudnya 1893 ni ketika itu mungkin ketika itu 1893 ni sebelum penglibatan beliau dalam politik. Beliau telah menerbitkan jilid yang terbitan yang pertama, cetakan yang pertama, Tarikh Daulah Aliyah Uthmaniyah. Kemudian cetakan kedua pada tahun 1896. 93, 96, 3 tahun selepas cetakan pertama dicetak pula cetakan. Jadi inilah cetakan kedua ini, naskahnya saya sudah simpan. Saya dah simpan untuk kegunaan rujukan, dan melalui inilah kita akan gunakan untuk pembacaan kita berkenaan dengan sejarah Islam. Yang mana kalau kita boleh lihat pada kandungannya, inilah dia. Ini kandungan Fihris Kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah. Mukaddimah. Lepas tu ini yang saya masukkan. Al-Muqaddimah Tarikhiyah fi man huliya al-khilafah al-Islamiyah qabla muluk Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah. Ini tajuk dia. Inilah yang kita akan baca nanti insya-Allah, bermula daripada Khulafah Ar-Rashidin, Daulah Bani Umayyah, Zuhur Daulah Abbasiyah, Bani Tulun, Zuhur Daulah Fatimiyah, Daulah Bani Buwaih, Al-Ikhdishit, Al-Fatimiyun, Al-Suljukiyun, Al-Hurub Al-Salibiyah, Al-Daulah Mamalik Al-Bahriyah, Daulah Al-Jarakisah. Lepas tu barulah masuk sini dia cerita Sultan Osman. Walau bagaimanapun, dari segi
garis masa dari segi flow-nya selepas berakhirnya Daulah Mamalik ataupun kerajaan Mamalik Circassian ataupun Daulah kerajaan Mamluk Circassian di Mesir, Jarakis ni, kemudian beralih kepada Sultan Salim yang pertama. Kat situlah dari segi khilafahnya, kronologi khilafah itu diterus daripada Khulafa'i Rasyidin sejarahnya terus sambung ke Sultan Salim. Begitulah. Tapi walau bagaimanapun, kalau diikutkan dari segi kronologi, Sultan Osman awal ataupun Sultan Osman yang pertama ini dilahirkan pada tahun pada tahun kejatuhan Baghdad. Bila Baghdad jatuh dilanggar Mongol 1258 kalau tak salah saya. Ketika itu Osman pertama dilahirkan dan kerajaan Osmaniyah secara rasmi diasaskan menurut satu pendapat yang mengatakan tahun 1299. Barulah diasaskan kerajaan Osmaniyah. Ketika itu kerajaan Mamluk masih lagi wujud di Mesir. Jadi kita boleh bayangkan satu kerajaan tu kadang-kadang dia boleh ada kerajaan lain yang ada ketika itu. Cuma tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu Khilafah Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sebab dia kerajaan besar. Masuk je Abbasiyah, di peringkat akhir Abbasiyah tu ada banyak kerajaan kecil-kecil. Kerajaan kecil yang saya masukkan itulah dia. Tulun, Fatimiyah di Tunis, Buai, Khidishid, Saljuk, itulah kerajaan-kerajaan kecil yang kalau dari segi kronologinya berada di satu zaman dengan kerajaan Abbasiyah. Begitulah, nanti saya akan cerita lebih lanjut lah bila kita baca teks kandungannya nanti. Saya rasa itu sajalah untuk pada pagi ini. Dan untuk pendahuluan, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan masuk kepada bacaan yang pertama kita, insyaAllah. Jadi itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wabarakatuh.